inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة العبد الظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Lahad Datu 107.3 FM. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami apa yang terlupa. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-bahan tumbuhnya tepat dengan Milagro. Guna baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda.
Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM. Berminat untuk hadir? Layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini dah masanya untuk kita bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama yang tak lain tak bukan salah satu-satunya Ustaz Muhammad Abdul Amin. Di ujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Ustaz tak pakai andur dah hari ini dah. Semakin sembuh, semakin sihat Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk anda rakan pendengar, anda boleh ikuti perkongsian ini di FB IKIM FM secara langsung. Saya ini tekan butang share supaya lebih ramai lagi sama-sama belajar tentang kecerdikan emosi. Ustaz, kita dah beberapa minggu sebenarnya buat tentang kecerdikan emosi. Kali ini kita nak sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dalam nama Allah dijikayati kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perkongsian kita lagi mengenai kecerdikan emosi ya. Jadi pada pagi berbahagia ni kita nak cerita mengenai negativity ataupun macam mana emosi kita itu boleh menjadi negatif Okey. Pada permulaan maknanya bila kita berbicara mengenai emosi ni mengikut teori Imam Ghazali ataupun kita namakan sebagai forensik insan sekarang, iaitu manusia ni dia ada 5 unsur dia. Dia ada 5 unsur dia Okey. Apa unsur yang ada pada manusia? Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Apa unsur maknanya manusia itu? Yang pertama sekali, manusia ada roh. Kita semua ada roh. Yang keduanya, kita ada akal. Yang ketiganya, kita ada hati. Yang keempat, kita ada nafsu. Dan yang kelima, kita ada jasad. Okey. Jadi, kalau mengikut WHO, World Health Organization, takrifan sihat adalah sihat minda kita, sihat maknanya spiritual dan juga sosial. 3 Tapi dalam Islam, mengikut teori Imam Al-Ghazali, ataupun kita panggil forensik insan, 5 unsur manusia ni kena sihat. Roh kena sihat, akal kena sihat, hati kena sihat, maknanya nafsu kena sihat dan juga jasad kena sihat. Barulah manusia itu sihat. Okey. Jadi sepanjang banyak minggu ni kita bicara mengenai pengurusan emosi. Pengurusan emosi ni dia adalah letak dalam bahagian hati. Sebab hati ini adalah satu tempat bersulamnya berbagai-bagai emosi kita ni. Maknanya dia bagi emosi, dan kita dah belajar bahawa emosi itu umumnya kita bahagikan kepada 4. Nak senang waktu nak senang kita ingat, iaitu ada warna dia ada warna merah, dia ada warna biru, dia ada warna hijau dan dia ada warna kuning. Okey. Saya ulang balik, mungkin ada yang baru pertama kali dengar apa tu benda tu kan.
dia tidak ada kaitan dengan warna yang kita minat. Dia tak ada kaitan dengan warna yang kita suka, tak ada. Jadi maknanya dia adalah kita namakan sebagai istilah warna emosi. So merah ni apa? Merah ni maknanya makna tegas, maknanya terus terang, maknanya cabaran, itu merah. Biru ni apa? Biru ni santai, maknanya santai, maknanya appreciate, penghargaan, itu berkaitan dengan biru. Penyertaan ni maknanya ramai-ramai pergi satu benda tu, itu biru. Okay. Hijau ni apa? Hijau ni empathy, sympathy, makna kesian, makna sayang, itu hijau. Dan emosi kuning ni apa? Kuning ni adalah SOP, peraturan, maknanya SOP, peraturan. Macam tu juga dengan satu undang-undang, satu benda SOP macam itulah. Itu adalah kuning. Dan emosi-emosi yang pada yang ada dalam 4 warna ni, empat ada kat diri kita. Cumanya kita nak tengok, kita nak belajar apa yang paling dominan. Sebab dominan itulah yang akan bawa hidup kita hari-hari. Dan kecerdikan emosi ataupun kita panggil emotional intelligence, apabila kita boleh matchkan, apabila kita boleh maknanya padankan emosi dominan kita dengan keadaan sekeliling. So kita dah belajar macam mana ada keadaan-keadaan kita boleh warnakan situasi itu dengan warna. Contoh macam kerja warnanya kuning, maksudnya perlu peraturan, kan. Kalau kita punya emosi adalah biru, kita susah nak kerja dalam lingkungan yang peraturan. Kita rasa terlalu rigid. Okay? Ada emosi kita merah contohnya. Emosi kita merah. Kita nak bekerja dalam situasi hijau. Contoh macam kasih sayang, kita nak kerja rumah kebajikan. Kita merah. Kan ada satu kes baru ni, wallahualam, maksudnya betul ke tak betul, masih dalam lagi maksudnya dalam perbicaraan, kan, nak memulai perbicaraan. Beberapa orang warden rumah kebajikan maknanya dituduh membunuh, kan. Wallahualam, kes belum diputuskan lagi. Tapi nak ceritanya, mungkin peringkat awal kita boleh tengok macam mana suasana merah berlaku. Maknanya rumah kebajikan, patutnya unsur hijau tu ada lebih banyak. Tapi suasana merah tu ada berlaku benda-benda yang mungkin tidak diingini. Maksudnya, ada benda-benda yang kita kena matchkan dengan situasi keliling kita. Kalau situasi keliling kita itu kuning, kita kena belajar untuk memaparkan kuning. Dan pada minggu lepas, kita dah belajar bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk kita explore emosi-emosi berbagai warna ni supaya kita lebih fleksibel, supaya kita ni lebih lebih matang. Ada benda hijau yang perlu kita buat walaupun kita tidak hijau. Contoh ziarah orang sakit. Ada yang merah, contoh macam katakan negara diserang, jihad dilakukan, maknanya kita kena pertahankan negara, pertahankan agama, contohnya. Ada yang berkuning, maknanya peraturan. Ada perlu biru, maknanya santai beramai-ramai, gotong royong, maknanya sama-sama menganjurkan buka puasa. Maknanya benda-benda yang Islam ajar untuk kita explore emosi-emosi ini. Okey. Jadi pada kesempatan kali ini, kita nak kongsikan bagaimana emosi ni yang dominan, kalau terlalu digunakan, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif. Dan apakah yang mempengaruhi emosi yang dominan kita ni boleh sampai jadi negatif? Emosi adalah elemen pada hati. Okey? Elemen pada hati dia emosi, kan. Kadang-kadang kita ada merah dominan kita, biru, hijau, kuning. Dia boleh jadi negative side. Maknanya dark side ataupun sisi hitam, sisi gelap. Apabila dipengaruhi dengan nafsu yang tidak dididik. Jadi mengikut Imam Al-Ghazali, kenapa satu orang tu boleh jadi negatif? Kenapa satu orang tu boleh jadi kita panggil sebagai tidak wajar ataupun mungkin jahat dan sebagainya? Apabila dirinya itu dipengaruhi dengan nafsu yang tidak wajar. Emosi ini dipengaruhi dengan nafsu yang tidak wajar, yang tidak dididik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf ayat ke-53. Surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi
Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan, kecuali apa yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa nafsu ini dia akan mengajak ke arah yang negatif. Di maknanya emosi yang dominan kita ini boleh jadi negatif jika dia dipengaruhi oleh nafsu yang tidak dididik. Nanti kejap lagi kita akan ceritakan macam mana nafsu itu boleh menjadi dark side, ataupun maknanya dia boleh jadi kepada maknanya sisi gelap, sisi jahat, sisi hitam. Apabila dia dipengaruhi oleh nafsu yang tidak dididik. Okey. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita pergi pada yang pertama dulu sebelum kita lihat merah. Okey. Merah ni satu istilah untuk maknanya cabaran. Maknanya segera. Maknanya maksudnya terus terang. Kalau kita ikut dari Islam, contoh dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa jihad yang paling besar adalah perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu perlukan merah. Itu perlukan emosi yang merah. Nak cakap terus terang ni, di hadapan penguasa yang mungkin kita akan kena denda, mungkin kita akan kena tangkap, mungkin kita akan disisihkan, mungkin akan dihina dan sebagainya. Tapi maknanya emosi merah tu dia punya positif dia, maknanya sekarang orang kalau ada emosi merah di hati, kita boleh minta tolong dekat dia sebab dia tak rasa susah buat benda susah. Orang emosi merah ni dia tak rasa susah buat benda susah. Dia bersemangat je, Ustaz. Dia bersemangat je. Nak buat benda susah tu dia rasa tak susah. Jadi kalau nak minta tolong orang, untuk orang merah bagus. Kalau orang yang tak biasa buat benda susah, kita minta tolong benda kecil pun dia rasa berat benda tu. Besar bagi dia. Tapi orang dah biasa buat benda merah-merah ni, benda kecil ni kecil lah bagi dia. Maksudnya merah. Tapi merah ni boleh jadi sisi yang negatif. Apabila dia dipengaruhi oleh nafsu yang tidak dididik. Contoh apa? Merah boleh mudah jadi sombong contohnya. Boleh jadi dia je betul. Boleh jadi apa yang kita sebut sebagai lack of empathy. Kurang simpati. Kurang empathy. Kurang ambil tahu perasaan orang. Nak cakap je. Tak kira masa tu sesuai ke tak sesuai ke. Dia main cakap je. Orang kecil hati ke orang tak kecil hati ke, perlu maknanya pilih perkataan yang bagus ke, dia tak kira. Itu je maknanya dari mana datangnya benda negatif ini apabila emosi merah dipengaruhi oleh inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu yang tidak dididik, yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Maka dia merah, mungkin dia biasa ke depan, tapi dengan cara negatif sampai pandang rendah orang lain, dia je betul, mulutnya longkang mulut dia. Mulut tak berdapis. Maknanya mencakap je. Dan kadang-kadang kalau dia bersudut boleh sampai mengganggu, kalau kita cerita bab Islam ni kan, boleh sampai mengganggu bab akidah. Contoh, orang yang terlalu megah ni sampai ada fahaman, dipanggil fahaman Qadariyah. Qadariyah, Mu'tazilah, dia rasa takdir Tuhan tak ada. Semua ditentukan oleh tangan dia. Semua tangan dia menentukan. Dia orang menentukan segala-galanya. Tidak ada kena dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sampai ke arah benda macam tu tau. And negativity dia sampai kata okay, semua tak kira. Memang kita lah menentukan segala-galanya. Bukan daripada takdir Tuhan, tak. Sampai macam tu sekali. Fahaman ke arah situ. Dia maknanya negativity dia bukan saja pada perangai, bukan saja daripada hubungan dengan manusia, sampai kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab merah yang dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu pula dipengaruhi oleh syaitan. Maka benda itu menjadi negativity bagi emosi yang kita ada. Okey, untuk kita bincang apakah negativity daripada sudut hijau, biru, kuning, kita berhenti berehat sebentar. Ya, kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tekan butang share bagi yang mengikuti di FB IKIM FM saat ini. Jangan kemana-mana, teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, salamun alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, salamun alaik. Kekasih Allah padamu kemuliaan, dirimu itu sinar ikutan. Perlakuan dan ungkapanmu pedoman, petunjukku memahami Tuhan. Syafaatkanku di akhirat. Ya Rasulullah, Muhammad Mustafa, Salla ala Rasulillah, Muhammad Mustafa. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, salamun alaik. Di kau kekasihku sentiasa menerangi, sunnahmu itu wahyu ilahi. Sifat akhlakmu secantik peribadi, menghiasi bila dicontohi. Kaulah makhluknya yang tertinggi. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Hari ini kita meneruskan lagi perkongsian kita tentang kecerdikan emosi. 4 unsur yang kita ada, merah, biru, hijau, kuning. Ustaz kata dominasi itu bagus, tapi kalau terlalu dominan juga dia akan dipengaruhi dengan benda-benda yang negatif kalau dia dikawal oleh nafsu-nafsu yang jahat, macam hijack diri sendiri lah Ustaz kan, macam tu kan. Jadi tadi Ustaz dah kongsikan yang warna merah. Merah kalau dia terlebih dia akan jadi orang yang sombong, dia tak peduli dengan sensitiviti orang lain, tak kisah emosi orang dan sebagainya. Itu merah Ustaz. Kalau yang lain-lain macam mana Ustaz? Okay, kita pergi pada biru pula. Boleh. Kalau kita nak ikut dia punya neutral tadi biru pula. Biru ni maknanya orangnya lebih santai sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok kelebihan biru ni maknanya ziarah orang sakit. Itu benda-benda biru. Maknanya menziarahi, mengucapkan salam. Assalamualaikum, apa khabar? Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Itu benda-benda biru. Menyapa, itu benda-benda biru. Bagus. Tapi biru ni kalau dia kata jadi negatif, negativiti dia bila dia berjadi negatif, apabila dia terlalu santai sampai langsung tak ada kuning, langsung tak ada tanggungjawab, langsung maknanya suka melepak. Orang biru dia boleh melepak 45 jam. Yang masalah dia adalah sampai maksudnya dia ambil ringan banyak benda. Hutang tak nak bayar, maksudnya suka bersantai, suka sampai boleh berpoya-poya kan.
Orang cakap boleh poya-poya itu mana orang yang biru kuat sangat mana sampai negatif sampai maksudnya dipengaruhi oleh nafsu yang tidak dikawal. Ini sampai kadang-kadang dari sudut akidah pun itu wujud liberalisme, pluralisme. Saya kan di JKIT dulu pernah ada orang cakap, kata Ustaz tahu tak zina tu apa? Dia tanya kita sebagai seorang ustaz kan, takrifan zina tu apa? Saya tanya apa yang tuan faham? Sebenarnya Ustaz, kalau mengadakan perhubungan dengan orang perempuan yang suka sama suka, itu bukan zina kata dia. Zina ni maknanya kalau satu perempuan tu tak suka, itu baru zina. Dia pentakrifkan zina suka-suka dia. Kan? Maknanya ikut kepala dia. Terlalu santai tu sama macam mana nak membolehkan benda yang haram. Sampai nak membolehkan benda yang haram tu. Ini tak ada, ini okey lah, okey saja. Terlalu biru. Jadi maknanya negativiti dia sampai kalau dipengaruhi oleh maknanya kita panggil tadi nafsu yang tidak dididik sampai boleh jadi macam tu. Santai buat take for granted lah, banyak benda ambil mudah dia. Okey. Yang ketiga, apa dia? Hijau ni bagus. Disuruh kita untuk kesian ke orang, jaga percakapan, cakap dengan baik, suruh tunjukkan sayang. Suruh kita show kita bersayang tu. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk maknanya ziarah orang sakit, menghormati orang. Itu semua adalah benda-benda emosi hijau. Tapi kalau terlalu hijau, dia boleh jadi terlalu cemburu. Cemburu sangat, terlalu sayang kan. Ini saya pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, isteri saya ni Ustaz, dia rasa semua perempuan nak dekat saya dan semua perempuan saya nak. Punya cemburu sama macam tu. Sampai rimas maknanya sikit-sikit boleh salah sangka sebab terlalu cemburu, terlalu bergantung. Ada orang yang tak boleh nak independen langsung. Hijau ni kalau negatif dia kadang sampai terlalu bergantung, terlalu attach. Suami tak lagi mana attach, mana mesti bersama-sama sampai bang teman apa, teman angkat kain ni, tolong nak teman angkat kain pun sama-sama. Dan benda ni real case kadang-kadang kita rasa macam ada ke? Ya ada, terlalu attach, terlalu nak bersama-sama. Kadang-kadang play safe maksudnya punya nak jaga hati orang sampai tak boleh nak cakap benda betul langsung. Maknanya tak boleh nak bercakap benda yang betul sampai terlalu nak jaga hati orang, tak berani nak bercakap langsung. Sampai kadang-kadang isteri salah pun tak boleh nak cakap, anak salah pun tak berani nak tegur, terlalu play safe, terlalu hijau sangat. Ini mana negatif side bagi orang terlalu hijau. Okay. Dan yang terakhir yang kuning. Kuning bagus, peraturan. Kita disuruh untuk ikut apa yang diajar oleh Allah, oleh Rasulullah. Itu ada benda-benda kuning. Maksudnya benda-benda peraturan, SOP dan sebagainya. Tapi negative way dia, kalau terlalu kuning, tak fleksibel. Dianggap diri dia betul, peraturan dia betul, terlalu rigid, tidak memudahkan orang lain. Maksudnya anggap orang lain tak ada standard, anggap orang lain terlalu rendah. Dia je betul. Dia punya fahaman je betul. Orang lain semua bid'ah, orang lain semua sesat, orang lain semua tak ada dalil, orang lain semua ke neraka. Sebab apa? Sebab dia punya SOP je, dia punya jalan je betul. Kan? Terlalu kuning sangat macam tu, tak ada fleksibel langsung. Tak ada maknanya nak terbuka, tidak ada nak terbuka untuk toleransi. Toleransi ni benda yang maknanya tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Dan saya pernah jumpa satu orang, suami isteri dua-dua kuning, dua-dua ada SOP sendiri, bergaduh tau. Umur dah 60 kat 70 kan, bergaduh sebab ada dua ada SOP dia sendiri. Suami kena macam ni, kena macam ni, tak ada, isteri kena macam ni, macam ni. Tak ada tolak ansur, tidak ada belapang dada. Negative way dia macam tu. Dan dia rasa inilah cara yang betul, inilah semata-matanya, seolah-olah tidak ada pandangan kedua. Pandangan ini semata-mata yang betul, contohnya kan, terlalu kuning. Jadi akhirnya boleh melahirkan sifat rasa sombong, sifat rasa nak nyalahkan orang lain, suka berdebat, benda-benda yang berkaitan dengan negative way pada benda kuning. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita dah tahu kita ada emosi kita, dan emosi ni ada yang dominan. Cuba kita tengok
ukurannya apa? Ukurannya adalah ilmu. Benda ni adakah kuning kita sampai melepasi negatif? Boleh jadi negatif ya. Sampai dia boleh jadi dark side. Dan juga kita kena didik nafsu kita. Jangan sampai nafsu tu mempengaruhi sampai mana kita boleh perasan sebenarnya. Maknanya bagaimana emosi dan dominan tu dah boleh jadi negatif. Apabila nafsu tu merengek untuk la'ammaratun bisu, mengajak kepada benda-benda yang jahat. Ni sebab tu kena didik ya. Maknanya daripada nafsu yang boleh kita didik, yang sebaik-baiknya kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang seimbang. Yang seimbang kan. Maknanya tenang-tenang sajalah. Jangan beri tenang saja. Jadi relax sudah. Yang boleh sangat. Relax sudah. Maknanya awsatuha, yang seimbang. Maknanya imbangkan antara warna-warna emosi sesuai dengan keadaan. Kalau kita terlalu kuning, terlalu rigid, kan? Suami balik kerja pukul 5.30 mesti sampai rumah. Kalau 5.31 tak sampai rumah, sah ada perempuan lain. Sebab SOP dia. 5.30 mesti sampai rumah. Kalau hujan pun kena sampai rumah mestilah, contoh kan. Terlalu hijau, terlalu cemburu pun tak realistik juga kadang-kadang. Terlalu merah, dia je betul. Maksudnya mestilah kena macam ini. Terlalu biru, relax, santai. Sampai tanggungjawab nafkah, tanggungjawab keluarga pun tak tahu je. Maknanya benda-benda emosi ni dia boleh jadi negatif. Kita kena ada ilmu untuk tengok mana line dia. Line maknanya sampai melintasi line tu maknanya dia tak bagus. Lebih-lebih lagi kalau dia dipengaruhi oleh nafsu yang tidak dididik. Wallahualam. Masya Allah. Ada yang tanya Ustaz, kalau nak cari pasangan kena yang berlawan warna ke Ustaz? Dominan. Okay. Tak semesti. Dia sebenarnya ada okey, katakan pasangan dua-dua biru, memang pasangan yang memang kita tengok memang ceria, tak ada gaduh-gaduh kan. Tapi kalau terlalu biru sangat, anak jalan, anak letak mak mertua kan, dia berjalan berdua. Anak pun tak tahu mana pergi. Terlalu biru, terlalu hijau, dua-dua hijau, lembut, semua berhalus kan. Maksudnya suami pun berhalus, isteri pun berhalus. Maknanya keluarga tu makhluk halus. Maknanya berhalus je kan. Okey. Maksudnya terlalu hijau. Terlalu kuning, terlalu hijau. Peraturan, rumah kasut macam ni, baju macam ni. Kalau suami isteri duduk kuning, tiba-tiba anak inborn biru, nyaya ke anak. Maksudnya itu kan anak-anak boleh jadi tertekan. Kita boleh peraturankan dia, tapi secara maknanya realistik lah. Ini anak 3 tahun. Saya pernah jumpa tahu anak saya nakal Ustaz, 3 tahun umur. Memang budak 3 tahun apa yang boleh fikirkannya. Saya pasal dah pun budak. Kalau kebetulan dia memang kuning, budak pun kuning, dia tahu susun. Kalau kecil-kecil pun, kuning pun tahu susun. Tapi kalau dia memang biru, memang macam mana? Kita kena didik, tapi tak boleh berharap tinggi pada dia. Suami isteri, dua-dua merah. Kalau bergaduh macam nak kena bercerai, talak 10,000 Bukan talak 1,000 tau, talak 10,000. Tapi bergaduh 30 minit, terbang pinggan, terbang apa, senyap 5 minit, keluar berdua naik motor, jom makan tom yum, macam tak ada apa-apa yang berlaku pun, dua-dua merah. Jadi sebenarnya tak kisah sama warna emosi ke lain ke, yang penting adalah kita jangan jatuh pada negatif dan cuba fahami emosi-emosi suami macam mana, isteri macam mana, anak-anak macam mana, mak mertua macam mana, pak mertua macam mana, ipar duai macam mana, supaya kita boleh adjustkan. Dan kebanyakan antaranya orang tak boleh pergi dengan pasangan dia sampai boleh bercerai bila emosi tunjuk tak sama dengan emosi perlu. Isteri perlu hijau, suami tak boleh tunjuk hijau. Maksudnya tak boleh. Isteri perlu biru, relax. Suami merah sangat, tak boleh nak fleksibel bagi biru. Boleh masalah rumah tangga. Bila tunjuk dan perlu tu tidak dipenuhi. Wallahualam. Rumah tangga kena ada memberi dan menerima Ustaz kan. Kita ada soalan daripada sahabat kita di FB, di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz,
Kalau macam kakak sahabat kita ni jenis tak boleh terima teguran, cakap kasar, selalu rasa dia betul, ni ke contoh emosi merah secara negatif. Dan macam mana dia nak bagi tahu orang macam ni, sebab dengan mak ayah pun dia tak hormat dan tak dengan nasihat, apatah lagi orang luar suka cari salah orang lain. Contohnya kalau orang bagi nasihat dia point salah silap orang tu pula, patah balik pula Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Okey, mungkin merah yang negatif atau terlalu kuning. Kuning dia ada SOP dia sendiri. Sebab orang nasihat, maknanya itu cara engkau, cara aku macam ni. Kan? Maksudnya petikai pula, cara kau tu tak betul. Kan? Mungkin terlalu kuning yang negatif ataupun terlalu terlalu merah yang negatif. Kan? Maksudnya boleh jadi antara dua tu. Hijau yang negatif mungkin tidak. Biru yang negatif mungkin. Bila dia terlalu biru kan, orang tegur dia tak boleh terima. Tapi sebenarnya pun jarang juga. Orang biru ni kalau biru sangat, orang tegur pun dia tak kisah, dia tengok je, buat dek je. Macam ini yang disebut sebagai pepatah Melayu kan, menuang air di daun keladi kan. Maknanya dia dengar, dia bukan melawan. Dia bukan menuang air di api, api bunyi melawan kan. Dia menuang air dekat daun keladi, dia dengar tapi buat tak tahu je. Berlalu macam tu terlalu biru. Jadi kemungkinan terlalu merah ataupun terlalu kuning yang negatif. Wallahualam. Baik, Ustaz ada yang tanya juga, macam mana nak menyeimbangkan tu Ustaz supaya tak jadi yang terlalu tu Ustaz? Okey, kalau kita ingat balik apa yang kita kongsikan, siapa yang dah mempelajari emosi ni kan, kita tanya DJ Kak Yati biar ada wakil kepada semua pendengar. Okey. Kalau sebagai satu bulatan, satu wheel, okey, kita bagikan 4. Macam kek bulat kita bagi pada 4. Okey, sebelah kiri atas warna apa? Kiri atas warna apa? Merah ke Ustaz? Merah, betul. Okey, kanan atas? Kanan atas biru. Biru, okey. Bawah biru apa? Hijau. Hijau, okey. Bawah biru, hijau. Bawah merah? Kuning. Bawah merah? Kuning. Okey. Jadi maksudnya kalau kita nak visualizekan, maknanya bagikan warna itu sebagai 4 petak. Maksudnya bermula dengan kiri atas merah, kemudian ke kanan merah, biru, hijau dengan kuning ya. Okey. Macam mana nak menyeimbangkan? Okey, sebenarnya biru ni dia lawan dengan kuning. Dia lawan kuning. Maksudnya biru bertentangan dengan kuning, betul? Betul. Kalau orang terlalu biru, tak ada kuning, dia boleh jadi negatif biru dia. Biru tak ada kuning langsung. Tak ada tanggungjawab langsung, tak ada kuning langsung Kalau orang yang terlalu kuning, tak ada biru, dia tak santai. Dia terlalu rigid dengan kuning dia. Boleh faham tak? Dia cakap itu boleh? Boleh. Maksudnya dua tu berlawanan. So, macam mana seimbangkan untuk dia tidak negatif? Maksudnya, jangan terlalu kuning sampai tak ada biru langsung. Jangan terlalu biru sampai tak ada kuning langsung. Okey. Merah pula, maknanya bertentangan dengan apa? Hijau. Merah. Dengan hijau. So, kalau orang terlalu merah, tak ada hijau, maksudnya dia akan merah yang negatif. Dia terlalu merah sangat, langsung tak ada simpati, tak ada sayang, tak ada empati langsung. Okey? Maknanya dia akan jadi merah yang negatif. Okey? Kalau orang yang terlalu hijau langsung tak ada merah, dia akan jadi hijau yang negatif. Maksudnya terlalu hijau sampai nak cakap apa pun play safe, tak berani terus terang. Maknanya sendiri pendam. Takkan berkias-kias. Terlalu cemburu, pendam sendiri, nak bercakap tak boleh, maknanya pendam sendiri, terlalu cemburu lah, maknanya terlalu attach lah, langsung tak bergantung langsung tak boleh berdikari langsung. Kalau suami tu tak maknanya langsung mandikan anak, buat susu anak, pergi, tak boleh buat apa-apa langsung, terlalu hijau. Maknanya tak ada merah, tak ada cabaran, tak ada. So maksudnya segi usaha, macam mana cara kita nak supaya jangan jadi negatif, imbangkan dengan warna yang bertentangan. Bagi siapa yang pertama kali dengar pada hari ini, kita dengar perkongsian kita pada minggu-minggu yang lepas. Dan kita sampai hujung juga Ustaz.
Dia cakap hati. Saya. Secara biru. So kita akan bincang secara biru. Santai-santai ya. Pesona di Zara biru-biru sikit macam tu. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita sampai hujung-hujung ni Ustaz, sebab ada juga yang tanya Ustaz, kata kalau macam suami isteri, setiap suami isteri kena belajar bab ni. Macam contoh Puan Zainab kata setiap suami isteri kena belajar bab ni, sebab kalau isteri saja yang tahu agak sukar untuk membentuk rumah tangga yang harmoni. Pencerahan sikit Ustaz. Memang betul lah. Semua benda berkaitan dengan ilmu. So kita belajar pada hari ini Pesona Zahra ni memang rujuk pada kekeluargaan. Maknanya isteri kena tahu, suami kena tahu. Cuma kadang-kadang kita kebetulan duduk, mungkin kita ada peluang masa untuk dengar. Suami mungkin tak berpeluang untuk dengar. Dia mungkin tengah meeting sekarang. Hari Senin, pagi-pagi ada meeting kan. Jadi mana caranya dengarkan rakaman tu pada suami, ataupun buat tanya, bang saya tak faham lah bang. Apa benda Ustaz Muhammad dia cakap ni dengan DJ kat hati ni. Merah yang negatif ni macam mana bang ya? Yang macam abang marah saya tu ke? Gitu. Nampak hijau kakak? Nampak akak tu lampu hijau itu kat situ. Merah ni macam abang marah saya ke? Abang boleh beritahu saya tak? Saya tak faham lah bang. Maksudnya tanyalah suami kita kan. Babat. Suami pun jeling kita kan. Kau pahal juga. Sindir lah tu cakap dia. Okay, Masya Allah. Kita satu soalan daripada sahabat kita. Terakhir Ustaz, soalan kata Ustaz, kalau kuning negatif buat orang stres Ustaz. Contoh kalau potong sayur pun kena ikut saung panjang Ustaz. Rasa stres sangat. Macam mana tu Ustaz? Betul. Maksudnya kalau terlalu kuning, kadang-kadang kita tak fleksibel. Contoh gini kita mak mertua, ni soto yang real case kan. Kita mak mertua. Budak-budak sekarang ni masuk universiti, dia belajar ekonomi, belajar undang-undang. Dia jarang nak ke dapur. Kadang-kadang kat universiti tu nak masak sendiri pun peluang, bukan tak nak, peluang untuk masak tu jarang ada. Itu tak termasuk malas Itu lain cerita. Saya tak nak cerita yang malas tu. Jadi peluang nak masak tak sempat, kelas banyak dan sebagainya. Kahwin, habis belajar kahwin. Memanglah dia tak belajar masak. Jadi nak potong takkan sempurna. Kita tak boleh bandingkan kita sebagai mak mertua dia yang kita ada peluang untuk masak. Zaman dulu ada peluang banyak masa untuk boleh explore masak tu. Kan? Kecuali kalau anak tu memang belajar kulineri dan dia tidak potong, itu bolehlah marah juga kos kulineri kan, belajar masak tapi kau tak boleh masak, kau dah kenapa? Kau ponting kelas ke apa? Macam tu lah maksudnya. Tapi maknanya jadi at least kena biru sikit. Okey, mesti kena macam ni, potong kena macam ni. Ya betul, tapi bagi peluang anak tu belajar kan, barulah kita biru sikit atau hijau sikit, baru kita akan lebih. Kalau tidak anak tu akan stres. Dia mungkin nak belajar tapi kena marah, kena merah kat mama tua dia kan. Dengan SOP macam tu, potong terus dia, malas terus nak belajar kan. Tu insya-Allah. Ustaz dah sampai hujung. Ustaz sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita minggu ini. Silakan Ustaz. Terima kakak tuan-tuan muslim-muslimin rahmatullah sekalian kan. Okey, so hari ini kita bincang satu topik lagi, iaitu macam mana kita nak memahami kenapa orang tu sama-sama merah tapi yang ni boleh negatif, yang ni boleh positif. Dan yang ini boleh maknanya hijau dia positif, tapi ada orang yang hijau negatif. Ada orang yang kuning negatif, ada orang biru negatif. Sebab apa? Sebab kalau terlalu sangat digunakan, maksudnya warna kita tu ditambah pula dengan nafsu yang tidak dididik, maksudnya kita akan jadi negative way. So maksudnya cara kita kongsikan tadi macam mana cara nak imbangkan. So minggu depan kita akan bincangkan lebih detail lagi macam mana cara mengimbangkan benda tu kan. Supaya jangan jadi negatif. Sebab benda tu ada diri kita. Kita tak boleh buang. Dia sebahagian diri kita. Kita boleh didik dia. Kita boleh bentuk dia. Kita boleh usahakan dia supaya dia boleh menjadi lebih positif lagi. Sebab benda-benda emosi ni kalau tak ya-ya, kita boleh jadi negatif. Dan apabila jadi negatif, hilanglah kita panggil kepintaran emosi ataupun emotional intelligence yang kita bincangkan. Bila jadi negatif, hilanglah benda tu. Dan maknanya hidup tu hubungan dengan manusia akan terjejas lah. Maknanya akan tak baik lah kalau hubungan manusia tu. Kalau kita je rasa kita nak biar orang ikut je emosi kita tu.
Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ustaz, kita tutup dengan doa. Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min du'a'i la yasma'u wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu. Bertemu malam nanti di igikim.my. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hati bertanya, mana pesona, hilanglah segala. Sakit bertubi, jiwa dingkari, kau takkan sendiri. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Pandang ke mata, hati ke jiwa, kita kan bersama. Menanti cerah, pasti berubah, kita bahagia. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka kiranya kita saudara, kiranya kita saudara. Berhentilah kau menangis, Tuhan kan ada, berjuang demi Dia, akhirnya sempurna. Merenung matamu, kulihat dunia. Merenung matamu, kulihat dunia, percaya padaku, tiada terluka. Kita saudara, kita saudara. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan sebagai pemandu grade H11 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki kelulusan pentaksiran tingkatan 3, penilaian menengah rendah
atau kelaikannya diiktiraf taraf dengannya serta memiliki lesen memandu sekurang-kurangnya kelas B2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Mempunyai tidak kurang dari 2 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas ialah memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan, membersih dan menyelenggara kenderaan yang dihaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 September 2022. Jadi untuk menukar seseorang itu, saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada, kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Darimu ku mengenal arti kekuatan. Hadirmu semua indah. Dalam diriku bertempat hanyalah kamu, melengkapi diriku. Berpisah kita hanya untukku sedar semula. Bintang malam setia seperti dirimu, tetap pudar menghilang, tiada gantimu. Dan ku masih terasa degupan jantungmu. Tanpamu ku kan rapuh. Dan bila ku sendiri, tiada resah lagi. Tanpamu ku terpuji. Terpisah kita hanya untukku sedar semula. Bintang malam setia seperti dirimu, tetap pudar menghilang, tiada gantimu. Dan ku masih terasa degupan jantungmu. Tanpamu ku kan rapuh. Tanpamu ku rapuh. Bintang malam setia seperti dirimu, tetap pudar menghilang, tiada gantimu. Dan ku masih terasa degupan jantungmu. Tanpamu ku kan rapuh. Tanpamu ku rapuh. Ku mengenal arti kekuatan. Hadirmu semua indah. Inspirasi Inforia Islami.